Baru-baru ni, negara Indonesia telah digemparkan dengan penemuan 4 mayat dengan corak kecederaan yang sama, yang mana mayat itu ditemui dalam keadaan tak ada kepala, tak ada sendi kedua pergelangan tangan dan kakinya. 4 mayat tersebut telah dijumpai di tempat dan masa yang berbeza. Jadi penemuan 4 mayat ni telah menjadi tanda tanya lah kepada rakyat Indonesia kan, yang mana kenapa mayat tersebut tak ada kepala dan pattern kecederaan mereka sama. Mayat yang pertama merupakan seorang lelaki dalam lingkungan 45 tahun dan mayat tersebut dijumpai pada 15 hari bulan 8 baru-baru ni. Keadaan mayat pertama ni dijumpai dalam keadaan tak ada kepala lah dan 80% telah membusuk. Dijangka mayat ni telah mereput lebih kurang 1 bulan lebih. Ketika dijumpai, mayat ni dia pakai seluar warna biru. Untuk mayat kedua pula, juga seorang lelaki dalam lingkungan 35 hingga 50 tahun. Mayat kedua ni pula dijumpai di pantai Dusun Sukarame Penobaan pada 6 hari bulan 9 baru-baru ni juga. Keadaan mayat kedua ni pula ditemui dalam keadaan tak ada kepala, tak ada sendi kedua-dua tapak tangan dan juga kaki. Dan ketika mayat ditemui, dia berpakaian baju lengan panjang color putih. Pada hari yang sama iaitu 6 hari bulan 9 pula, mayat ketiga telah dijumpai tapi di tempat yang lain, yang mana di pesisir pantai Dusun Parit 2. Mayat ketiga ni dalam keadaan yang sama dengan mayat kedua lah, yang mana tak ada kepala, tak ada pergelangan tangan dan kaki. Dan ketika itu mayat tu memakai seluar coklat. Dan mayat yang keempat juga ditemui dalam keadaan tak ada kepala dan mangsa juga merupakan seorang lelaki dalam lingkungan 30 hingga 40 tahun. Setakat ni identiti keempat-empat mayat ni tak diketahui lagi. Selalunya polis akan menggunakan DNA cap jari ataupun rambut mayat untuk mengenal pastilah identiti mayat-mayat ni. Tapi disebabkan keadaan mangsa yang tak ada kepala, tangan dan kaki tu menyukarkan polis untuk kesan siapa mereka ni. Jadi disebabkan itu, polis mensarankan sesiapa yang ada hilang ahli keluarga untuk buat report. Untuk diorang carilah kot-kot ada ciri-ciri ataupun DNA yang sama dengan keempat-empat mayat tersebut. Keempat mayat ni telah dibedah siasat lah dan terdapat beberapa hasil daripada bedah siasat ni, yang mana pertama, polis mendapati bahawa tak ada langsung kesan cedera ataupun parut-parut di mayat mangsa, kecuali akibat keratan di kepala, tangan dan kaki tu je lah. Kedua, tak ada luka dan tak ada langsung tanda-tanda kecederaan yang menunjukkan mangsa ni dikerat secara paksa. Itu yang menjadi tanda tanya sebenarnya. Selain itu juga ada mayat yang mengeluarkan najis ketika dijumpai lah. Ini menunjukkan yang mangsa ni dia makan je sebelum dia ditemui mati. Dan terakhir, hasil bedah siasat tu tak dapat mengenal pasti lagi punca kematian diorang ni. Sebabnya polis lebih memfokuskan untuk tahu identiti dulu mayat-mayat tersebut. Terdapat beberapa teori lah mengenai kes ni. Teori yang pertama adalah diorang menganggap yang kemungkinan kematian 4 mayat tersebut melibatkan pembunuhan berantai. Sebab apa? Sebab keempat-empat mayat ni dia mempunyai pattern dan corak kecederaan yang sama. Teori yang kedua adalah kemungkinan kes kematian keempat-empat mangsa ni melibatkan kes pemerdagangan manusia yang melibatkan orang-orang laut, disebabkan keempat-empat mayat ni dijumpai di pesisiran pantai dan di laut. Ada yang mengatakan kes kematian diorang ni melibatkan ritual-ritual yang mistik lah. Teori yang seterusnya adalah ada yang mengatakan sebenarnya pembunuh ni saja kerat bahagian-bahagian penting seperti muka, tangan dan kaki untuk menyukarkan proses pengecaman mayat lah, dan itu akan melambatkan proses penangkapan. Jadi itulah beberapa teori mengenai kes kematian 4 manusia ni lah. Tapi pada Selasa baru-baru ni ada maklumat penting mengenai kes inilah, yang mana ada satu ahli keluarga menghubungi polis yang kata kemungkinan salah seorang daripada mayat tu merupakan ahli keluarga diorang melalui pakaian yang dipakai ketika mayat ditemui lah. Ahli keluarga tu cakap yang ahli keluarga dia yang hilang tu merupakan seorang nelayan, dan sebulan yang lalu dia ada join beberapa komuniti nelayan dalam 12 orang untuk ke laut lah. Tapi berlaku kecelakaan di laut yang mana hanya
3 orang yang survive dan 9 orang tak diketahui sekarang. Jadi berkemungkinan mayat-mayat ni merupakan nelayan lah yang hilang tersebut. Jadi kita harap kes ni dapat diselesaikan dan kita tahu siapa identiti keempat-empat mayat tersebut.